Reka bentuk interaksi merupakan satu aspek penting dan perlu dititik beratkan semasa membangunkan produk atau aplikasi. Reka bentuk yang menarik dan mudah digunakan akan membuatkan pengguna selesa dan seronok menggunakan produk tersebut. Apa itu reka bentuk? Reka bentuk adalah susun atur teks, gambar, butang dan menu dalam sesuatu produk. Apa itu interaksi? Interaksi merupakan tindakan manusia semasa menggunakan produk tersebut. Reka bentuk interaksi membenarkan pengguna untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan produk atau aplikasi. Bagi menghasilkan reka bentuk interaksi yang baik, terdapat beberapa prinsip yang perlu dipatuhi. 5 prinsip reka bentuk yang perlu dititik berat ialah: 1. Konsistensi. 2. Kebolehan membuat pemerhatian. 3. Boleh dipelajari. 4. Kebolehan untuk menjangka. 5. Maklum balas. Prinsip yang pertama ialah konsistensi. Pada konsistensi, semua elemen perlu kekal pada kedudukan yang sama supaya pengguna akan berasa selesa semasa menggunakan aplikasi. Jika dialihkan, fokus pengguna akan terganggu. Reka bentuk perlu konsisten dari segi persembahan dan fungsi pada semua antarmuka. Prinsip yang kedua adalah kebolehan membuat pemerhatian. Penunjuk atau butang interaksi perlulah mudah dikenal pasti. Pengalaman pengguna terbaik adalah apabila pengguna boleh menggunakan aplikasi dengan selesa dan tanpa ragu-ragu. Prinsip yang ketiga adalah boleh dipelajari. Reka bentuk interaksi sepatutnya mudah dipelajari dan diingati. Prinsip yang keempat adalah kebolehan untuk menjangka. Reka bentuk interaksi yang baik dan berkesan dapat membuatkan pengguna membuat jangkaan perkara yang akan berlaku dalam aliran proses aplikasi tersebut sebelum pengguna menggunakan aplikasi tersebut. Prinsip yang kelima adalah maklum balas. Maklum balas boleh memberikan gambaran sebenar reka bentuk interaksi dan maklumat mengenai hasil reka bentuk interaksi tersebut. Pereka bentuk menggunakan maklum balas untuk melakukan penambahbaikan pada reka bentuk interaksi yang telah dihasilkan. Sediakan maklum balas sekiranya pengguna memerlukannya. Kegagalan untuk memberikan maklum balas yang dikehendaki boleh menyebabkan proses pengulangan yang tidak sepatutnya terhadap sebarang tindakan, kesalahan dan ralat. Gambar raja berikut memberi gambaran tentang konsistensi. Reka bentuk perlu konsisten dari segi persembahan dan fungsi pada semua antarmuka. Sebagai contoh, kedudukan butang close pada antarmuka Microsoft Windows adalah di penjuru kanan atas. Pengguna Microsoft Windows yang baru menggunakan Apple MacBook pasti berasa kekok kerana kedudukan butang close pada antarmuka MacBook adalah di penjuru kiri atas. Prinsip yang kedua adalah kebolehan membuat pemerhatian. Pengguna yang menggunakan aplikasi buat kali pertama akan memerhatikan segala aspek antarmuka. Penunjuk atau butang interaksi perlulah mudah dikenal pasti. Jika penunjuk atau butang interaksi sukar dikesan, pengguna akan berasa tidak selesa. Pengalaman pengguna yang terbaik adalah apabila pengguna boleh menggunakan aplikasi dengan selesa dan tanpa ragu-ragu. Sebagai contoh, antarmuka Facebook telah dikemaskini beberapa kali sejak dilancarkan. Pengguna pasti memerlukan masa untuk mengenal pasti kedudukan butang interaksi yang baru setiap kali antarmuka ini dikemaskini.
Prinsip yang ketiga ialah boleh dipelajari. Secara amnya, reka bentuk interaksi sepatutnya mudah untuk dipelajari dan mudah untuk diingati. Logiknya, pengguna hanya menggunakan antarmuka tersebut sekali, tetapi pada masa yang sama, mereka mempelajarinya dan mengingati apa-apa yang dipelajari untuk selama-lamanya. Contohnya, aplikasi WhatsApp. Pengguna hanya perlu menggunakan aplikasi tersebut sekali untuk belajar cara aplikasi tersebut beroperasi. Pengguna akan mengingati cara untuk menggunakan sesuatu aplikasi dengan hanya sekali menggunakan aplikasi tersebut. Prinsip yang keempat, kebolehan untuk menjangka. Reka bentuk interaksi yang baik dan berkesan dapat membuatkan pengguna membuat jangkaan perkara yang akan berlaku dalam aliran proses aplikasi tersebut sebelum pengguna menggunakan aplikasi tersebut. Sebagai contoh, pengguna dapat meneka apa yang akan terpapar apabila menekan ikon emosi pada aplikasi WhatsApp. Prinsip yang kelima adalah maklum balas. Pereka bentuk menggunakan maklum balas untuk melakukan penambahbaikan pada reka bentuk interaksi yang telah dihasilkan. Sediakan maklum balas sekiranya pengguna memerlukannya. Maklum balas yang diberikan sepatutnya bermakna. Kegagalan untuk memberikan maklum balas yang dikehendaki boleh menyebabkan proses pengulangan yang tidak sepatutnya terhadap sebarang tindakan, kesalahan dan ralat. Contoh maklum balas yang lain adalah seperti loading. Program menunjukkan sedang melaksanakan arahan yang diperlukan oleh pengguna.